على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan sabar, yaitu perkara yang bertentangan dengan keinginan yang menyalahi hawa nafsu, perkara yang bertentangan dengan keinginan kita dan menyalahi hawa nafsu kita, kehendak kita. Kita telah sebut dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertamanya, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita ini dengan keinginan, dan keinginan itu satu perkara yang tidak dapat dibuang daripada tubuh kita ini. Nak buang tak boleh, cuma kita perlu ajar keinginan kita itu sesuai dengan keinginan yang Allah Ta'ala nak bagi kita. Dalam perbincangan bab sabar ini, saya telah sebut pertama, apabila seorang itu sabar dalam mengerjakan ketaatan pada Allah Ta'ala, perlu kepada kesabaran untuk melawan segala perkara-perkara yang disebut sebagai keinginan hawa nafsu, amat-amat bertentangan dengan ketaatan pada Allah. Contohnya bulan Ramadan, bulan puasa tak berapa hari lagi. Puasa ni tak makan, lapar. Lapar ni satu perkara yang kadang-kadang manusia tidak boleh tahan dengan lapar. Dan hawa nafsu kita pun tak mahu lapar ni. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyuruh kita supaya lapar, mewajibkan kepada kita. Kerana ibadah puasa ni bukan satu ibadah ya Allah Ta'ala fardukan kepada umat ini sahaja, tetapi umat yang sebelum daripada ini Allah Ta'ala telah fardukan. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi natijah daripada puasa itu melahirkan seorang yang bertakwa pada Allah. Kalau kita lihat sejarah, Nabi Zakaria pun berpuasa, Maryam pun berpuasa, dan dia merupakan ibadah Nabi-Nabi, termasuklah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala nak suruh kita semua rasa lapar, bagi mengendurkan kita punya hawa nafsu. Kita punya nafsu keinginan ni bila lapar, dia jadi kurang. Nak cakap dengan orang pun jadi kurang, nak pergi rata-rata dengan tidak ada arah tujuan pun jadi kurang, kerana Allah Ta'ala suruh kita berlapar. Dia bukan sahaja lapar, tapi ada kesan yang baik daripada sudut kesihatannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut bagi orang yang suka berpuasa, Nabi suruh puasa selang sehari. Kalau puasa sunat, bukan puasa wajib, puasa sunat. Afdalus saum saumu Daud wa yuftiru yauman wa tasumu yauman. Seafdal-afdal puasa tu puasa Nabi Daud, selang sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Nabi tak pernah ajar puasa sebulan direct, walaupun dia tu minat berpuasa. Sebulan dia kata berpuasa tu Nabi tidak ajar. Nabi ajar kalau nak puasa, orang yang minat berpuasa selang sehari berpuasa. Ataupun puasa-puasa yang Nabi buat, yang Nabi ajarkan lagi pada kita, Isnin, Khamis dan puasa tengah-tengah bulan. Semua itu adalah perkara yang difardukan, perkara yang disunatkan. Namun apabila sebulan mari bulan Ramadan ni difardukan.
Semua kena berpuasa. Jadi puasa melatih kita supaya sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, kita telah sebut sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Sabar dalam maksiat tu lebih sukar kadang-kadangnya daripada sabar mengerjakan ketaatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kadang-kadang dia jadi sukar nak banding sabar dalam menahan maksiat. Kenapa? Kerana maksiat ni kita cari. Dia tak mari bergolek depan mata kita. Kalau mari bergolek depan mata pun, kalau kita lari daripada maksiat tu, dia tak akan jadi buat maksiat tu. Awak nak bagi rasuah pada kita, kalau kita tak terima, dia tak jadi rasuah. Sebab tu dua orang rasuah, ar-rashi wal murtashi. Orang beri rasuah dan orang makan rasuah. Dua-dua tu Nabi kata finnar. Dua-dua tu dalam neraka. Dua-dua dalam neraka. Untuk kedaruh harta haram. SPRM tangkap kemarin kartel dia panggil. Projek kerajaan. Nilaian berbilion ringgit. Sebuah syarikat yang selalu mengambil tender daripada kerajaan. Macam mana kerajaan boleh bagi pada syarikat ni setiap projek? Jadi orang tertanya-tanya, tender ni tender terbuka ke, tender runding ke, yang boleh ke dia saja? Sehingga usia 30-an akaun dalam bank tu berjuta-juta ringgit dengan kereta mewah. Bukan kita dengki dengan kemewahan dia itu, tetapi kalau dia ambil pada jalan yang salah, 1 sen pun tidak terpakai di sisi Allah Ta'ala, walaupun dia duit banyak. Rasuah ni merosakkan negara, menjahanamkan ekonomi, menindas orang yang selayaknya diberi amanah. Itu rasuah. Kesannya amat besar. Indonesia sebuah negara yang dulu pernah amal rasuah yang begitu teruk. Sekarang ni baru nak bangkit kembali negara dia daripada rasuah dengan slogan-slogan parti-parti politik yang naik untuk memerangi rasuah. Budaya beli-beli orang rasuah ni dalam negara kita semakin hangat. Seolah-olah masalah. Nak dulu projek ni berapa bahagian untuk kawan ni, berapa bahagian untuk kawan ni. Ada yang diberi nama lebih Islamik, diberi nama derma. Derma untuk pusat ni, derma untuk orang tu, derma untuk orang ni. Diberi nama derma. Dahulukan duit dulu, awak derma, masuk pusat khidmat mana-mana, saya luluh projek awak. Itu juga rasuah, walaupun nama derma. Dua-duanya masuk neraka. Orang yang memberi dan orang yang menerima. Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang seorang sahabat nak beri hadiah pada isteri dia. Itu apa beri hadiah? Umar tadi itu apa? Kalau kita jadi pemimpin, contoh kita pegang satu-satu kontrak di bawah kita. Kalau ada orang nak beri hadiah pada kita, itu masalah. Itu apa dia beri hadiah pada kita? Untuk lebih jaga hati kita ni, lebih baik kita tak payah terima. Tender kerajaan kita pegang contoh. Orang beri hadiah pada kita dalam keadaan dia tu sendiri nak kepada tender, walaupun berbentuk hadiah, belanja makan malam dan sebagainya, nampak ringkas, tapi itu takrib, dekat dengan rasuah, yang boleh menjahanamkan amalan kita dan boleh menjahanamkan kita di neraka Allah Ta'ala. Kerana satu benda yang haram dalam tubuh kita ni. Maka rasuah tu kita boleh elak kalau kita tak terima.
Kalau kita tak jadi jawatan memegang tender ke menteri ke siapa ke, orang tak bagi hadiah pada kita. Tuan-tuan, anda buat kebun harum manis di rumah, tak ada orang bagi hadiah. Tak ada. Kita duduk kat kampung ni, tak ada pun orang bagi hadiah pada kita. Tak ada. Cuba kawan yang pegang jawatan tu, dia pencen. Kita yakin tak ada orang bagi hadiah pada dia. Sebab dia dah pencen. Tapi dengan sebab dia ada jawatan tu, orang bagi hadiah pada dia. Sayyidina Umar marah. Bukan orang bagi pada Umar, orang bagi pada isteri dia. Sayyidina Umar tak bagi ambil. Betapa waraknya sahabat dalam bab ni. Kita dah, pemegang tender tu siap belanja makan malam. Harga ratus-ratus untuk dapat satu tender. Tak apa, kita pergi makan je. Bukan kita buat apa pun. Dia tak akan belanja awak kalau dia tu tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa. Masa duduk bincang tu, hululah surat ni, saya minta ni. Hak pegang tender tu, insya-Allah tak apa, insya-Allah. InsyaAllah kita buat, insyaAllah. Tak apa, insyaAllah. Janji, kena adalah bahagian orang tu, bahagian orang ni, bahagian orang tu, bahagian tu ambil di mana? Negara jadi lumpuh kerana rasuah. Benda yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tertindasnya orang yang layak untuk buat kerja tu, kan dia potong lain. Sepatutnya kawan ni layak. Oleh kawan ni lobby lebih, dia jadi layak. Lobby untuk jawatan. Lobby kawan tu, lobby kawan ni. Itu kerja jahat. Bukan kerja yang baik. Kalau ada pemimpin yang begini, kita tak boleh undi dalam pilihan raya. Berdosa besar kita undi dia. Kita kena heret dia turun daripada jawatan kalau dia ada jawatan. Tu saya sebut terang-terang, bukan saya kempen mana-mana parti. Biar jelas sikit bab ni. Nabi kata orang diberi amanah ni, mereka tidak jalankan amanah. Orang munafik satu hal, dan dia jadi pemimpin, dia tak jalankan amanah kepimpinan dia, dia tak boleh dapat bau syurga. Walaupun syurga itu bau dalam 50,000 tahun perjalanan, Nabi kata. Jadi kesian dekat dia tak masuk syurga, kita heret dia turun daripada jawatan. Dan kita menggunakan sistem demokrasi. Kita bukan pilih parti, tapi kita pilih orang tu layak ataupun tidak untuk melaksanakan amanah. Parti boleh berubah bila-bila masa. Kawan tu beli kawan ni masuk sini, kawan ni beli sini, kawan lompat sini. Tak ada maruah. Tapi orang yang berprinsip, siapa dia pun dia, duduk dalam parti mana pun dia niat nak kerja untuk rakyat, dia bekerja sungguh. Dia tak kira siapa. Itu kita sebut jelas-jelas supaya orang faham. Tuan-tuan nak setuju tak mau setuju tu tuan-tuan punya pasal. Sebab saya ceramah malam ni. Tu tak ada herau, tak ada apa nak setuju ke, nak mangkak punggung lari balik ke, tak setuju nak tutup telinga ke, itu bukan hal saya. Tapi saya nak sebut, kita kena tegas apabila berprinsip dengan prinsip agama, nak jauh jadi orang politik, biarlah ikut politik Nabi SAW. Bukan politik yang diambil daripada barat dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, apa jadi apabila kita membiarkan orang yang rasuah ini berleluasa daripada peringkat kecil sampai peringkat atas, daripada peringkat bawah sampai peringkat atas? Kita puji PDRM baru-baru ni dapat tangkap kartel dadah terbesar, nilaian bilion. Alhamdulillah. Ketua Polis Negara siasat, ada pegawai polis yang terlibat dalam itu. Itu sebab apa? Sebab rasuah. Kerana rasuah sebab itu terlibat, bocorkan maklumat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kecekapan polis dalam bab ni kita boleh puji. Satu benda yang boleh kita puji. Rupanya Malaysia ni jadi sarang dadah macam Thailand.
Yang kadang dadah yang dia bawa masuk begitu banyak, merosakkan anak Melayu, terutamanya kawasan pendalaman dalam bab ini. Lepas tu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya zuriat keturunan kita tidak terlibat dengan benda ni. Kita perlu kepada sabar dalam ketaatan dan sabar untuk segala maksiat yang dibuat ini. Baik. Kemudian yang ketiga, ni yang kita tak bahas lagi. Perkara yang tiada kaitan dengan ikhtiar seorang manusia, tetapi dia boleh menghalangnya. Contohnya, disakiti oleh orang lain dengan lidah ataupun tangannya, namun dia tetap sabar dan tidak membalas perbuatan itu. Allah Ta'ala menegaskan, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, surat Ibrahim, kami demi sesungguhnya kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu menyakiti kami. Ini sabar yang payah juga. Kita tidak balas kepada orang walaupun kita boleh balas, lidah ataupun tangan, tapi dia sabar dan tidak membalas perbuatan itu. Perbuatan macam mana? Baik, ada benda yang perlu balas. Kalau dia jadi kerajaan, ada orang cuba untuk mengganggu gugat kerajaan, serangan senjata, menceroboh kawasan. Nabi SAW ajar para sahabat menyahut cabaran yang dicabar oleh musuh apabila musuh cuba untuk buat khianat kepada Islam. Contohnya senang je Nabi. Abu Sufyan apabila dia lalu ikut sempadan Madinah, kawasan yang masuk dalam jajahan Nabi masa Nabi jadi pemimpin Madinah, dia buat ganggu di situ, kacau. Bila buat ganggu, bila buat kacau, Nabi buat keputusan dan para sahabat sebulat suara untuk berperang. Untuk berperang. Kerana peperangan dalam Islam bukannya untuk menawan negara, tetapi peperangan dalam Islam untuk mengangkat kembali penindasan yang ditindas oleh mana-mana orang. Itu asal peperangan, kena faham. Mana-mana negara yang ditakluk oleh Rom dan Parsi pada zaman dulu, mereka tindas rakyat. Mereka naikkan harga cukai dan sebagainya. Mereka buat bermacam-macam lagi. Lalu Islam datang menyelamatkan mereka ini. Apabila Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, yang mana Nabi kata orang yang boleh membebaskan kota ini sebaik-baik tentera dan sebaik-baik pemimpin. Ramai sahabat cuba untuk menawan tapi tak boleh. Muhammad Al-Fatih dapat tawan. Dia dapat tawan orang Kristian yang duduk dalam masjid Hagia Sophia tu. Masjid yang baru-baru ni dibuat masjid. Dulu buat muzium. Zaman Kamal Atatürk ditutup segala masjid, azan dalam bahasa Turki. Lalu bila masjid tu jadi masjid balik, zaman lah ni, sejarah tu berulang kembali. Dulu pernah jadi masjid dah, tapi ditutup. Belum pada tu gereja. Dulu orang Kristian duduk dalam gereja tu, dia rasa macam, sudahlah, Islam memerintah lagi teruk. Rupa-rupanya Sultan Muhammad Al-Fatih sebut pada orang Kristian yang duduk di Konstantinopel, dia kata, kamu boleh amalkan agama kamu, kamu boleh amalkan adat resam kamu tanpa mengganggu gugat Islam dan sebagainya, kamu boleh hidup dengan cara kamu. Belum daripada ni Konstantinopel ini ditakluk oleh tentera salib ataupun tentera Kristian yang banyak mazhab. Kristian yang ada di Konstantinopel ni
ortodok, mazhab ortodok. Kalaulah kerajaan itu dipengaruhi oleh Katolik, maka orang Kristian ortodok ditindas. Begitulah sebaliknya. Kalau ortodok, Katolik ditindas. Semua itu daripada mazhab Kristian. Tetapi apabila Islam mari, Islam tidak menindas mana-mana puak, sama ada Katolik ataupun ortodok, boleh mengamalkan amal masing-masing. Nak masuk Islam pun tak ada masalah. Tapi orang kafir hendaklah membayar cukai kepada Islam, dan Islam kena melindungi, dan dia disebut sebagai zimmi, kafir yang zimmi, kafir yang tidak melawan, kafir yang tidak melawan. Sebab tu orang bukan Islam di Malaysia ni kena tahu dia ni zimmi. Jangan pula dia tu zimmi nak jadi harbi, melawan, nak minta macam-macam lebih pada tuan rumah. Kalau bantuan pada masjid ada, kenapa bantuan di gereja tak ada? Dia minta gitu, nak suruh sama. Sama macam mana? Mu tengok siapa dia tuan rumah. Nah, orang Hindu contoh, dia pergi buat kuil, merata-rata dia buat kuil. Dia rasa macam pokok ni ada dewa dia, dia buat situ. Bila kena tanah kerajaan, kerajaan nak buat pembangunan, kerajaan suruh alih. Bila alih bising, sampai terbunuh orang dan sebagainya. Bila alih bising, orang tak boleh ni tempat alih kami tidak beri hak. Hak macam mana kamu nak buka kuil mana-mana kamu punya suka? Orang Islam nak buka masjid pun tak boleh suka-suka mana-mana. Betul tak? Mana boleh buat suka-suka nak buka masjid? Kalau nak buka surau tu boleh lah. Dekat rumah kita tu pun tidak digalakkan. Kalau surau yang tidak berdaftar, tidak digazet sebagai surau. Kalau berdaftar dengan jabatan, berdaftar dengan ulul amri, dia panggil ulul amri yang buat semua tu. Sebab khilaf ni diselesaikan oleh ulul amri. Mudah je nak kita nak fikir. Ni dia Hindu ni, dia buat macam-macam, dia buat kuih situ, dia mengaku hak dia, tuan dia. Kita pula terpaksa mengalah dengan dia. Mengalah apa? Dia suka dia nak buat mana-mana. Tak perlu mengalah. Ambil kita buat tempat lain. Buat apa nak ceroboh tanah orang? Jadi pelik. Kata agama ni spiritual, yang membersihkan jiwa daripada benda ni semua, hasad, dengki apa semua. Nak bina kuil tu pun masalah dah. Nak bergaduh dengan orang dah. Itu yang berlaku pada hari ini, yang menjadi kecoh. Sehingga kata bahawa Malaysia ni tidak menghormati agama Hindu. Dan macam-macam lah. Dia minta tak ada perpaduan dalam Malaysia ni. Kita kata dah nak perpaduan Malaysia ni senang je. Hapuskan sekolah jenis kebangsaan. Semua masuk sekolah duduk dengan Melayu. Perpaduan lah. Daripada kecil lagi kita duduk bercampur dengan orang Melayu. Lama-lama kita ada semangat perpaduan untuk bela negara. Nak buat sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah apa, tak termaktub dalam perlembagaan pun. Buka perlembagaan, baca bekas tu apa ni, ketua hakim negara tulis apa berkenaan dengan sekolah jenis kebangsaan. Kita bukan resis. Dia biar tahu siapa tuan rumah. Kalau mu tak puas hati dengan tuan rumah, balik rumah mu lah. Boleh faham tu? Kita minum air dulu. Dia mari rumah kita duk komplain rumah kita. Balik rumah awak tak ada orang komplain. Bismillah. Islam agama yang pertama sekali menghapuskan resis. Islam. Bilal, orang kulit hitam. Orang kulit hitam. Tapi Rasulullah SAW anggap dia sebagai sahabat, memberi pujian kepada dia, penuh dengan pujian. Dia duduk bergurau dengan sahabat lain. Sahabat kata, anak si hitam, cakap gitu lebih kurang, dia benar sauda. Rasulullah marah. Rasulullah kata, mu tak boleh tinggal lagi perkataan jahiliyah ni. Perkataan jahiliyah Rasulullah kata boleh membangkit semangat perkauman. Memang Rasulullah bab perkauman, Rasulullah awal-awal lagi Rasulullah kerak. Bila buka kota Mekah, Bilal disuruh azan di atas Baitullah. Tanda walaupun dia kulit hitam, penghormatan dia duduk atas Baitullah.
Tetapi orang yang bukan Islam meletak kau kulit hitam ni tempat yang tidak sepatutnya, berlaku dulu kulit hitam kulit putih. Orang kulit hitam dia beri jalan yang kecil, orang kulit putih dia beri jalan yang besar. Saya pergi South Afrika, tengok kulit hitam ada, kulit putih ada. Zaman Mandela barulah benda tu dihapuskan. Kerana Mandela ni satu presiden yang kulit hitam, tapi akhirnya dia penjara. Tak apalah tu. Tapi nak sebut kulit hitam kulit putih siapa berperang? Islam tak ada begitu. Walaupun Arab itu dia bangga dengan dia bangsa Arab, tapi Rasulullah tak bagi bangga dengan bangsa Arab. Macam kita jugalah orang Melayu. Kalau kita bangga dengan bangsa kita Melayu, tak sudah. Kita kena bangga kita jadi Islam. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, nahnu qaumin, bangsa kita dulu tidak dipandang oleh orang pun. Tapi faida apabila datangnya Islam, kita a'azzalallah, kita dia muliakan Allah. Tapi ingat, bila kita tinggal Islam, kata dia adzallalallah, kita akan dihina oleh Allah. Orang Melayu sendiri pun kalau tinggal Islam, jadi bangsa yang dihina. Tapi kalau berpegang dengan Islam, sampai bila-bila pun jadi mulia. Kalau berpegang dengan Islam, marilah semangat untuk bersatu. Sebab apa? Sebab Islam sama Islam. Tak ada dah kecoh berpolitik. Tapi kalau semangat nak berpakat ke semangat politik saja, dia akan jadi berpecah lama-lama. Siapa-siapa pun lama-lama berpecah. Sebab mendahulukan kepentingan peribadi lebih daripada kepentingan umat, dia akan berpecah. Kerana syarat untuk bersatunya wa'tasimu bihablillah, itu kesatuan. Kamu kena berpegang dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Kena fikir hak umat nombor satu. Berpecahnya orang Melayu kepada banyak-banyak puak boleh menjadikan yastabdil qauman ghairakum. Allah Ta'ala ganti dengan kaum lain untuk jadi pemerintah. Adakah kita nak kaum yang lain, agama yang lain menjadi pemerintah? Adakah kita merupakan bangsa yang majoriti? So tentu tidak. Mestinya orang yang menjadi pemimpin, dia fikir masalah agama lebih pada hak peribadi, dia akan letak tepi masalah hak peribadi. Tak dapat jawatan pun letak tepi. Yang pertama nak bela umat, itu nombor satu. Ni dah hari-hari duk bincang, tak habis-habis isu. Rakyat duk berdepan dengan Covid, hak lingkup perniagaan pun ada. Pemimpin politik duk bergaduh situ, duk berkekah situ. Macam serigala duk mentak darah kambing. Hak jadi kambing tu siapa? Kita lah. Boleh faham ni? Allahu Akbar. Kesian pada umat ini. Kita mampu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ahmad, kalau aku ada doa yang paling mustajab, akan aku doa kepada pemimpin supaya mereka berubah. Itu je. Kesian tuan-tuan. 2-3 hari lepas, kalau kita baca berita, orang perempuan dihalau oleh tuan rumah keluar pada rumah kerana sewa tak dapat sewa. Tak dapat nak bayar sewa. Perniagaannya terputus sebab Covid. Dia berniaga jual kuih, jual nasi lemak begitu je. Terputus sebab nak jual tak boleh masa tu. Berapa dah bertunggak, berlama dah. Merayu pada orang nak duduk di mana. Alhamdulillah ada orang yang baik hati, orang Islam ni baik hati, bagi tempat. Tapi hak saya rasa sedihnya orang bukan Islam bagi tempat. Orang Islam tidak terkedepan. Sebab apa tak tahu. Ni bukan negeri perleh, negeri lain. Kalau negeri perleh, majlis agama mesti ambil cakna punya. Di antara majlis agama yang terbaik, bukan nak puji sebab saya duduk perleh dah, tapi perleh di antara majlis yang ambil cakna sungguh orang miskin. Kalau apa-apa duk cuma orang miskin je, tak ada rasa nak berubah diri dia. Tu je. Kita buat rumah pusat transit tu, dia duduk baca rumah dia pula. Kita kata pusat transit, sebelum dapat rumah duduk situ dulu. Lepas dapat rumah, keluarlah daripada situ dengan bantuan kita bagi, nak meniaga kita bagi modal meniaganya, macam-macam lah majlis bagi. Tapi kita kena ubah orang tu sendiri, fikiran orang tu sendiri. Tempat lain wallahu alam.
Ini berlaku di tempat lain saya cerita ni. Zakat banyak. Apa yang dia buat? Kawan ni memang susah sungguh, susah betul-betul. Orang Malaysia, IC Malaysia. Sampai orang kafir, orang yang bukan Islam ambil. Alhamdulillah juga Tuhan buka pintu hati dia. So jadi baik orang tu. Ambil, buat pergi duduk rumah sewa rumah dia, beli barang-barang. Tuan rumah nak rumah tu dengan segera buat keluar barang-barang letak depan rumah gitu, dengan kursi, dengan meja, dengan apa. Tak boleh nak pergi ke mana. Nak sewa lori, duit pun tak ada nak makan, anak tak sekolah dah. Kesan daripada Covid. Mudah je pemimpin nak selesai masalah ni. Mudah je. Jual jam sorak je, hak harga 100,000 tu selesai masalah. Pemimpin hak duk berkelahi nak jadi pemimpin tu, jual jam awak hak harga 100,000 tu. Selesai masalah rumah. Awak beli rumah harga 56,000 ke 40,000 pada kawan tu. Selesai masalah. Oleh kerana nak jaga standard jadi pemimpin, jam mesti mahal, kereta mesti mahal, kasut mesti mahal. Orang tak tanya pun kasut kita. Saya pernah program dengan seorang pemimpin. Driver ambil kasut letak dalam kereta. Saya kata tak situ tak ada orang curi. Ustaz, 12,000. Kasut menatang apa 12,000? Kulit bewok ke kulit dog? Sampai 12,000 letak di kaki. Kawan saya dia buat songket, kita pergi. Dia tunjuk seorang-seorang pemimpin songket tu. Hak ni 20,000, 30,000 tu. Allah, saya kata ya Allah. Pemimpin. Tidak ada nilai zuhud dalam diri. Saya tak kira mana saya tibai pemimpin yang minta maaf duk geram lama dah. Tak ada zuhud dalam diri, rakyat tengah susah. Rakyat tengah susah. Ni duk pakai sampai 20-30,000 harga. Untuk apa? Dia kata dia mampu Ustaz nak pakai. Ya betul dia mampu. Tapi ada rakyat yang tidak mampu. Umar bin Khattab, dia pikul beras sendiri, selesaikan masalah rakyat. Sahabat tepi dia tu, pembantu dia nak tolong pikul. Dia kata mu nak pikul dengan aku, dengan api neraka esok, masuk neraka dengan aku. Biar aku pikul sendiri. Dia hantar pada kawan tu. Itu pemimpin. Orang zaman sekarang cekap, kameraman zaman sekarang dia ambil tengok jam, pup, dia ambil gambar. Dia search internet, jam ni harga berapa. Keluar harga dekat 1 juta. Beg tangan dia pun tup beg tangan ni harga berapa, siap dengan nombor siri dia pun ada. Orang zaman sekarang dia panggil jabatan netizen, dia panggil. Orang duk tengok Facebook hari-hari ni, dia siasat sungguh. Ambil di mana. Kalau pemimpin duduklah keadaan begitu, barang-barang keperluan yang mahal, nak suruh nampak mahal, siapa nak tunjuk pada siapa? Rakyat tak tahu pun. Kalau dia seorang pemimpin, dia pakai beg pasar malam pun kau tak tahu, beg tu pasar malam. Kalau dia tak bagi tahu orang, senyap, buat senyap gitu. Ada orang tahu? Ada. Orang kata beg mahal. Betul, beg mahal. Tapi itulah jadi pemimpin, kena ada beg mahal, kena ada baju mahal, kena ada tu mahal, semua mahal, bawa nama pemimpin. Itu membina peribadi, bukan membina jiwa rakyat. Bukan membina jiwa rakyat. Lepas tu saya nak pujilah orang dah mati dah, almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tak ada pakai kain selempang begitu, pakai jubah apa. Saya di antara orang yang rapat jugalah masa duduk di Kelantan. Saya pernah beli jubah harga mahal 100 lebih, dekat dengan 200 hadiah. Dia tak pakai. Saya saya beli jubah harga murah, dia pakai. Dia pakai. Oh jenis tengkok kerah-kerah ni orang minta mahal, dia tak pakai. Tak ada istilah mahal bagi dia. Tidak ada. Kehidupan dia. Dia boleh je rehat tengah-tengah hari tu, dia buat catering hari-hari, tak apa, duduk rumah, duduk di jabat dia, dah. Dia suka beli nasi bungkus. Beli nasi bungkus, lauk ikan keli. Dia beli. Makan nasi bungkus, harga RM5.
Ni pemimpin buat jamuan satu meja habis ribu-ribu. Rakyat makan nasi telur dengan kicap, pemimpin mata kedarah lobster tu. Apa benda ni? Ini bukan sabar dalam ketaatan, tidak. Ini orang panggil ikut hawa nafsu. Kita boleh fikir sendiri benda tu, kita boleh fikir, boleh nilai. Sebab rakyat tengah susah. Saya tuan-tuan, saya ada pertubuhan saya sendiri, pertubuhan kebajikan sejahtera Perlis. Boleh masuk ahli, insya-Allah, boleh. Bukan ahli parti politik ni, pertubuhan. Kita sedang tengok apa yang patut kita buat untuk tolong orang susah. Di Perlis ni taklah alhamdulillah dapat kerjasama daripada Maib dengan baik. Sekejap je nak selesai masalah. Tapi kalau kita pergi di Kuala Lumpur ke tempat yang susah, gelandangan tu, Allah Akbar. Yang saya pernah cerita di Sabah, duduk atas sampah, rumah atas sampah. Satu lori sampah mari, macam lori emas mari bawa emas, ambil makanan dalam tu. Kita tak rasa menitik air mata ke tengok benda begini. Dalam keadaan kita duduk makan, okey, hari-hari tak putus makanan, tapi depa ni kena cari makanan atau sampah. Cuba tuan-tuan fikir, kalau pemimpin ada fikir benda begini, duk tengah makan sedap-sedap, lazat-lazat, bermewah-mewah di rumah, fikir rakyat makan apa. Kalau ada setiaplah jiwa pemimpin begini, terutamanya Melayu Islam ni, dia tak akan bergaduh sama sendiri. Dia tak akan berkelahi untuk mendapatkan jawatan, tidak. Tapi masing-masing membina kroni masing-masing untuk dapat jawatan. Masing-masing membina harta, poket masing-masing, takut bocor. Dan harta tu dia tak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Ikhlas saya tegur, bukan daripada hawa peribadi, hawa nafsu apa tidak. Tapi jadilah pemimpin yang tidak menyesal di hari akhirat. Karena Umar bin Khattab sebut, kepimpinan ini satu benda yang suka di atas muka dunia, tapi penyesalan yang amat di negeri akhirat. Menyesal sebab ni, sebab rakyat akan dakwa pemimpin depan Allah. Dia ni ya Allah begini. Pemimpin akan didakwa oleh rakyat depan Allah Ta'ala. Itu kena ingat orang yang jadi pemimpin. Baik, yang keempat, perkara yang tiada kaitan dengan ikhtiar seseorang. Orang tu tak mahu benda ni, dia kata dia. Seperti mati kekasih, kerosakan harta, mendapat bala ataupun ujian dan sebagainya. Tu pun kita kena sabar. Benda yang tiba-tiba datang pada kita, contohnya virus ni lah, corona ni, kita tak mahu benda ni, tapi dia mari. Kita kena sabar dalam menghadapinya. Kena sabar. Sabar dalam menghadapi benda yang kita tak mahu, tiba-tiba mari juga, bukan dengan ikhtiar kita, bukan dengan kita nak. Kawan saya seorang kesian dia, hampir orang panggil tekanan jiwa dia. Dia travel syarikat travel umrah ni kan. Dia labur modal banyak mana, pajak hotel di Mekah banyak juta juga. Tiba-tiba corona. Allahu Akbar. Tak boleh tidur malam, penyakit pun mari, mata pun hitam habis. Atau mesej macam mana gini-gini. Kita hanya boleh bagi nasihat aje lah. Nak buat macam mana? Dia yang menanggung. Bukan hapus duit dia tu, bukan hapus, tapi tokek hotel tu kata gini lah, tunggu musim boleh buka nanti, kita boleh lah, dia kata. Bila nak buka tak tahu. Saudi tak buat keluar surat lagi bila nak buka. Duduk hari-hari harap Ramadan ni boleh buka, harap haji ni boleh buka, harap gitu je lah. Tapi kita tak tahu macam mana akan berlaku. Benda tu merupakan qadarullah. Jadi kita boleh bagi tahu dia sabar. Tapi alhamdulillah, bila dia bersabar, Allah Ta'ala ganti kod lain. Daripada syarikat travel jadi syarikat makanan. Duk jual tu jual ni, habis benda dia jual. Dan satu benda yang dia sebut, dia nak bagi tahu bahawa mungkin Allah Ta'ala nak ajar dia lah, bahawa hidup ni guna yang perlu sahaja, bukannya tak perlu.
Mungkin belum pada ni kereta dia banyak, mungkin pada belum ni dia hidup mewah. Walaupun boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun duk pajak hotel. Bukan hotel je, flight pun dia pajak juga. Kongsi 3 orang. Makna banyak. Tapi bila Allah Ta'ala bagi benda ni, banyak benda dia jual, benda yang tak perlu dia jual. Tu hak kita jual, kita boleh tolong lagi diri kita. Tapi bila kita bawa jumpa dengan Allah, kita tak boleh nak tolong, nak topak pahala kita tak boleh. Kecuali pahala yang kita tinggalkan, yang tidak mati bersama dengan kita. Alhamdulillah, hasil kesabaran apa sahaja Allah Ta'ala akan tolong kita. Kerana satu benda je, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Bersama, kena faham tu. Bukan kita pergi dulu, Allah Ta'ala belakang, tidak. Bersama. Duk di mana-mana pun duk gini. Dengan siapa? Dengan as-sabirin, dengan orang yang sabar. Bila kita yakin ayat ni, innallaha ma'as sabirin, Allah Ta'ala duk bersama dengan orang sabar, macam mana pun kita sabar. Sebab Allah bersama dengan kita. Kalau seorang tu raja duk bersama dengan dia, buat apa-apa pun tak apa, jadi hero sungguh dia. Sebab tak apa, raja ada, pemimpin ada, boleh lepas. Kadang-kadang orang yang berkepentingan duduk bersama dengan kita, duk boleh minum air sekali, kawan-kawan sekolah, kita pun jadi lain macam dah. Ni Allah yang beri kita nyawa, beri kita segala-gala, beri kita harta, boleh bagi pada harta, pada benda yang tak fikir pun boleh dapat. Allah ma'as sabirin, bersama dengan orang sabar. Yakin dengan ayat tu, insya-Allah hidup kita akan mendapat kerahmatan daripada Allah. Kita berhenti sekat tu, insya-Allah. Kita sambung di masa-masa yang akan datang pada bab yang seterusnya, itu bab syukur. Sabar kena faham dengan syukur. Kita sambung lepas Ramadan nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi